يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا إذ قال لأبيه وقومه ما يا ربنا قال اعترفنا هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين Sadaqallahul Azim. Dan bacakan pula kepada mereka perihal Nabi Ibrahim. Tak kala ia berkata kepada bapanya dan kaumnya, apa yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala. Maka kerana memuliakannya, kami berkekalan menyembahnya. Nabi Ibrahim bertanya, adakah berhala-berhala itu mendengar kamu semasa kamu menyerunya? Atau mereka dapat memberikan sesuatu yang ada manfaatnya kepada kamu? Ataupun menimpakan suatu bahaya? Mereka menjawab, tidak satu pun. Bahkan kami dapati datuk nenek kami berbuat demikian. Nabi Ibrahim berkata, sudahkah kamu berfikir sehingga nampak gunanya benda-benda yang kamu sembah itu? Yang sekian lama disembah oleh kamu dan datuk nenek kamu yang dahulu. Aku bertanya demikian kerana sesungguhnya berhala-berhala itu ialah seteruku. Yakni aku tidak menyembah melainkan Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan yang menciptakan daku dari tiada kepada ada. Maka dialah yang memimpin dan memberi petunjuk kepadaku. Dan Tuhan yang dialah jua memberiku makan dan memberi minum. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan penyakitku. Dan dialah yang mematikan daku, kemudian ia menghidupkan daku. Dan dialah yang aku harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Asy-Syu'ara. Surah yang ke-26 pada juzuk yang ke-19. Bermula ayat 69 sehingga ayat 82. Ayat yang kita bacakan ini merupakan kisah yang kedua daripada kisah-kisah dalam surah Asy-Syu'ara. Kalau sebelum ini kita telah membacakan dan menjelaskan kisah Nabi Allah Musa yang berhadapan dengan Firaun dan bala tenteranya, yang berkesudahan dengan kemenangan Musa AS dan kekalahan Firaun. Bahkan kekalahan Firaun itu terus menjadi catatan sejarah yang tidak akan dilupakan. Kerana Allah Ta'ala mengekalkan jasad Firaun sehingga hari ini, supaya ia sentiasa menjadi iktibar akan kemenangan kebenaran mengatasi kebatilan. Manakala kisah kedua pada malam ini ialah kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Berhadapan dengan kaumnya, bahkan berhadapan dengan ayahnya yang menyembah berhala, yang menyekutu dan mensyirikkan Allah. Kedua-dua kisah ini, itu kisah semalam yang kita cerita dan kisah malam ini, ialah bertujuan menggembirakan Nabi SAW. Sebab Rasulullah SAW dalam tekanan, dalam kesedihan disebabkan kekufuran kaumnya, disebabkan penolakan kaumnya, disebabkan kejahatan-kejahatan yang ditimpakan kepada Nabi SAW dan orang beriman. Maka Allah bawa berita ini dan cerita ini sebagai tasliyah
yakni mengembirakan Nabi SAW. Supaya Rasulullah mengetahui bahawa semua para Nabi begini perjalanannya. Dan semua para Nabi ada penentang masing-masing. Dan semua para Nabi SAW berhadapan dengan perangai serta kejahatan kaum masing-masing. Dengan pelbagai bentuk kejahatan. Dan juga supaya Nabi SAW mengetahui bahawa kemenangan tetap berpihak kepada kebenaran. Kekufuran akan hancur, akan binasa. Akan tenggelam, akan hilang. Bukan akan cuma menjadi sejarah. Maka ini adalah berita dan cerita bagi mengembirakan Nabi SAW. Maka bila Allah Ta'ala menyatakan, Watlu alaihim, Watlu ya Muhammad ala ummatika khabar Ibrahim alaihi salam. Kata watlu alaihim, bacakan kepada umatmu wahai Muhammad. Utlu artinya baca. Atau kisahkan, sejarahkan. Beritahu kepada umatmu, yakni para musyrikin Mekah. Seluruh penduduk Mekah, bukan seluruh alam sekalian. Bacakan kepada mereka Naba'a Ibrahim. Kisah Nabi Allah Ibrahim. Yang dikenali oleh bangsa Arab dan mereka memuliakan dan menghormatinya, bukan mereka menamakan Ibrahim sebagai Abul Arab, bapa kepada sekalian orang Arab. Dan mereka berbangga dengan salasi ataupun silsilah keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab mereka berasal daripada keturunan itu oleh anaknya Nabi Allah Ismail. Maka Allah kata, bacakan pada mereka kisah moyang kamu yang agung, Ibrahim. Moyang kamu yang ikhlas beragama, yang tidak pernah menyembah berhala, yang tidak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Daripada kecilnya sampai besarnya. Bukan yang menentang penyembahan berhala. Walaupun dilakukan oleh orang yang paling dikasihi, disayanginya, iaitu bapanya sendiri. Maka kata Allah, Watlu alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budu. Ketika mana dia berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, apa yang kamu sembah? Ini berhala-berhala yang kamu sembah ini. Kenapa? Di mana Nabi Allah Ibrahim AS, bila dia hidup pada zaman yang penuh dengan berhala. Bukan sekadar berhala itu penuh di dalam negaranya, bukan dalam rumah dia. Kerana ayah Nabi Allah Ibrahim bekerja sebagai pemahat berhala. Peniaga berhala. Bukan dipanggil oleh Numrus untuk membina berhala dalam istana. Maka ini kedudukan ayahnya. Cukup dekat dengan Namrus. Maka Nabi Allah Ibrahim memulakan dakwahnya dengan kepada ayahnya. Kerana begitu peringkat dakwah. Dimulakan dengan yang terdekat. Semua para Nabi SAW, mereka akan mulakan dakwah mereka pada orang yang paling dekat dengan mereka. Bahkan Nabi SAW diperintahkan demikian juga dengan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan wahai Muhammad kepada kaum keluargamu yang terdekat. Kerana kebaikan itu yang berhak diberikan kepada keluarga terdekat. Sama ada kebaikan harta benda, sama ada kebaikan hidayah dan petunjuk, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, keutamaannya pada orang terdekat. Orang-orang yang punya hubungan silaturahim dengan kita. Lagi kuat hubungannya, maka lagi kita dituntut untuk mengajak, menyeru ke arah kebaikan ini. Kerana itu Allah memulakan dengan perkataan ayahnya. Ketika Ibrahim berkata pada ayahnya. Dan kalau kita lihat di dalam surah-surah yang lain, bagaimana Nabi Allah Ibrahim dengan penuh adab memanggil ayahnya. Dengan penuh sopan, memanggil ayahnya dengan gelaran yang terbaik. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku yang tercinta, jangan sembah syaitan. Kerana syaitan itu derhaka pada Tuhanku yang pemurah. Dan ayat yang lain Allah berfirman, Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya
wahai ayahku yang tercinta, aku bimbang kamu akan dikenakan dengan azab daripada Tuhan dan kamu menjadi pembantu-pembantu syaitan. Jadi Ibrahim AS, dia berdakwah kepada ayahnya, dia mulakan dakwah kepada ayahnya. Dan didakwah ayahnya dengan bahasa yang paling baik, dengan kalimah abati, wahai ayahku. Sebagaimana dicatat dalam ayat-ayat yang lain, dan surah-surah yang lain. Kemudian diikuti dengan wa qaumihi, dan kaumnya. Lepas dakwah kepada bapanya, maka berdakwah pula kepada kaumnya. Untuk menunjukkan ayahnya salah seorang terpengaruh dengan agama kaumnya. Lalu kata Ibrahim, ma ta'budun, apa sebenarnya kamu sembah ini? Maksud ma ta'budun, apa yang kamu sembah? Artinya apakah ia patut disembah? Kalau kita lihat terjemah ini, apa yang kamu sembah? Maksudnya apakah ia patut disembah? Apakah ini patung-patung yang dianggap Tuhan, yang dianggap berkuasa? Apakah ia patut disembah? Qalu, mereka berkata, nada yang sama. Orang kafir semenjak zaman dulu sampai zaman sekarang, ini jawapan mereka. Qalu na'budu asnaman, kami menyembah berhala-berhala. Fanadhallu laha akifin, dan kerana kami mengikuti nenek moyang kami. Kami mewarisinya daripada keturunan kami. Kami mewarisinya orang-orang yang di hadapan daripada kami. Mewarisi adat ini dan mewarisi ibadat ini dengan penuh rasa bangga. Kerana menjadi tabiat kepada manusia, mereka bangga mewarisi sesuatu yang lama. Sesuatu yang datang daripada nenek moyang mereka. Sehingga kadang-kala mereka lupa untuk berfikir bahawa tidak semua yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka itu baik. Tidak semua. Ya, ada sebahagian mungkin baik. Kita masih ingat apa yang menjadi budaya kita, menjadi adat kita, yang menjadi warisan keturunan dan bangsa kita. Tetapi dalam semua benda yang disebut uruf atau a'raf atau disebut taqalid, apa yang menjadi warisan, menjadi budaya, menjadi adat, maka perlu diletakkan dalam pertimbangan syarak. Kalau syarak kata baik, maka baik. Kalau syarak kata tak baik, maka tak baik. Umpamanya kita berbangga dengan budaya berpantun, budaya merisik, meminang, budaya kita buat hantaran besar-besaran. Baik, kalau tidak punya syarak, maka tak ada masalah apa-apa. Silakan. Kita buat budaya kita cium keris, cium bendera, cium apa benda yang kita rasa kita menghormatinya. Kadang semuanya dah dapat ni jualan pertama, dia pun cium, mudah-mudahan berkat misalnya, atau mudah-mudahan dapat duit lebih banyak. Baik, benda-benda yang tak bertentangan dengan syarak tak ada masalah apa. Nak cium duit ke, bukan dengan maksud ibadat. Maksud kita seronok, walaupun kita cium. Dan demikian juga hal-hal budaya-budaya yang lain. Dalam budaya berpakaian, kalau sekiranya tidak bertentangan, maka tak ada masalah. Kerana Islam meletakkan satu di asas menutup aurat. Dalam maksud menutup aurat, ia bukan sekadar memberi maksud menjaga kemuliaan, ia juga menghalang daripada syahwat yang mendorong pada zina. Sebab itu pakaian tidak boleh menarik kepada zina. Kalau sekadar kita sebut tutup aurat tapi tidak sempurna, kerana dia masih mendorong kepada penzinaan, maka tak dibenarkan. Maka bila mereka berbangga dengan apa yang datuk nenek moyang mereka tinggalkan pada mereka, sebagaimana musyrikin Mekah, waktu ditanya kenapa sembah berhala, ini datuk nenek moyang mereka. Maka Allah bawa nenek moyang pertama mereka yang membina Kaabah, Ibrahim AS. Supaya diketahui Ibrahim tidak menyembah berhala, Ibrahim membenci berhala, Ibrahim menyeru ke arah meninggalkan berhala. Dan orang yang melawan Ibrahim memberi hujah yang sama dengan kamu, nenek moyang kami. Maka soalannya, mana nenek moyang sebenar? Kamu orang Mekah berbangga moyang kamu Ibrahim AS yang membina Kaabah, yang memakmurkan Mekah, yang memanggil manusia menunaikan haji, lalu ditegakkan syiar haji mengikut agama Nabi Allah Ibrahim AS, untuk menyedarkan orang-orang kafir penyembah berhala ini. Kemudian kata Allah,
Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Bila mereka kata kami ikut adat, kami ikut budaya, kami ikut warisan nenek moyang kami, atuk dan nenek dan moyang kami, maka Ibrahim berhujah dengan mereka, dengan apa yang mereka pegang. Macam saya sebut tadi, apa yang nenek moyang kita tinggalkan pada kita, maka perlu kita fikir. Ada yang boleh kita ambil, tak ada masalah. Ada yang perlu kita fikir kembali. Lalu Ibrahim kata, hal yasma'unakum, apakah berhala-berhala ini mendengar kamu? Ittad'un, ketika mana kamu berdoa kepadanya. Kerana namanya sembah berhala, maka mereka akan berdoa pada berhala. Mereka akan meminta dengan berhala. Apakah dia mendengar doamu? Kerana mereka mengetahui yang batu itu, yang beku itu tidak bersifat mendengar. Mendengar bukan sifat berhala. Walaupun mereka buat telinga besar, dia tidak mendengar. Lalu Ibrahim AS tanya soalan yang kedua. Supaya mereka berfikir tentang apa yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka pada dakwaan mereka. Au yang fa'unakum, apakah dia memberi manfaat kepada kamu? Dan soalan ketiga, au yadurrunakum, atau bila mana kamu meninggalkan sembah berhala, apakah kamu kena mudarat apa-apa? Apakah dapat mudarat? Jawapan ini ada pada mereka. Iaitu soalan-soalan Nabi Allah Ibrahim, mereka tunduk dalam keadaan malu. Kerana tidak ada jawapan. Jawapannya cuma sama nenek moyang. Maka Allah Ta'ala menyebut jawapan mereka. Qalu, kata mereka, bal wajadna, bukan kami warisi. Aba'ana, ayah-ayah kami. Kadzalika yaf'alun, demikian mereka buat, maka begini kami buat. Artinya kami buat ini macam kami ikut orang dulu. Ikut orang dulu. Tetapi bila kita tak ada jawapan, kita akan kata kita ikut orang. Ni kenapa awak buat macam ni? Saya ikut orang, orang buat, saya buat. Bila kita sebut ikut orang je, kita dah tak ada hujah kuat. Sebab itu dalam Islam, kita tak diajar ikut orang. Tapi ada ilmu dan prinsip. Sebagaimana kata Nabi SAW, la yakunu ahadukum imma'atan. In ahsanan nasu ahsantu, wa in asa'an nas asa'tu, walakin wattinu anfusakum. Wa in yuhsinu an tuhsin. Kata Nabi SAW, jangan seseorang kamu menjadi pak turut, imma'ah, pak turut. Kalau manusia buat baik, kamu buat baik. Bila manusia buat jahat, kamu buat jahat. Tetapi tetapkan pendirian kamu dengan ilmu, dengan prinsip. Bila mana mereka buat baik, kamu buat baik. Bila mana mereka buat tidak baik, kamu buat baik. Artinya, benda kalau kita ikut sebab baik, okey. Kalau sebab tak baik, maka jangan. Jadi kalau kita lihat dalam budaya kita bercakap, bila kata kenapa awak buat macam ni, saya ikut orang, maka nilai balik istilah saya ikut orang. Kerana kita kena tahu apa sebab kita ikut. Oh, saya ikut dia sebab baik. Okey, betul. Itu poin dia. Tapi kalau sekadar saya ikut je, barangkali jahat, barangkali mungkar, barangkali dosa. Oleh sebab itu perhatikan kita apa yang telah kita ikut. Apa yang telah kita pegang, apa yang telah kita percaya. Apakah kita ikut-ikut? Ataupun kerana kita ada ilmu, kita dah tahu sebab. Ni orang datang majlis ilmu, kita datang sebab ikut. Dah orang pergi, kita pergi. Kalaupun ia baik sekalipun, dia tak meninggalkan kesan yang baik pada kita. Takkan ikut baik, tak payahlah tanya sebab apa. Tak, bila kita tak ada arah tuju yang jelas, maka dia tak memberi kesan besar pada kebaikan itu pada kita. Kalau kita sebut pergi majlis ilmu, kita akan berubah, kita akan jadi lebih baik. Sebab kita tahu sebab apa kita pergi. Saya pergi ni sebab saya nak berubah, sebab saya nak jadi baik, supaya saya tak jahil, supaya saya dapat rahmat Allah, pengampunan, doa pada malaikat. Supaya itu, kita kena tahu sebab apa. Kenapa awak mengaji Quran? Supaya saya dapat petunjuk, dapat hidayah. Supaya setiap ayat yang saya baca dapat pahala. Dan apa yang saya baca ini menjadi syafaat akhirat kelak. Maka orang yang punya tujuan dan ilmu ini, orang yang akan istiqamah dan berkekal. Orang ni yang bila dia terlepas, dia akan rasa satu kesalahan. Tak perlu orang beritahu salah, dia sendiri rasa. Sebab dia ada matlamat. Tapi kalau jenis ngikut, kalau orang ikut lari, kita lari. Kadang-kadang orang boleh tipu kita. Dia buat olok-olok lari, kita pun lari. Padahal tak ada benda boleh lari.
Kenapa awak lari? Saya tengok awak lari, saya pun lari. Saya jogging. Yang awak lari kerana takut sebab apa? Orang boleh mainkan kita. Orang boleh mainkan kita. Untuk satu teori, ini dipanggil dikatakan sebagai wahmi. Wahmi maksudnya suatu benda yang khayalan. Takut yang dikhayalkan. Orang kata takut hantu, kita kata takut hantu. Pernah jumpa? Tak pernah. Tapi takut sebab apa? Tak tahu lah Ustaz. Yang ajar kita takut hantu, dia pun pernah jumpa. Dia pun tak jumpa. Jadi siapa yang jumpa sebenarnya? Tak ada Ustaz. Kita jumpa pun dalam filem. Tu je. Realiti ada. Tak jumpa. Tapi yang takut melampau sangat kenapa? Sampai nak pergi bilik air pun gerak suami tu mah. Gerak bini tu mah. Takut no. Kenapa ada hantu? Pernah tengok? Itu panggil wahmi. Al-khawful wahmi. Takut yang bersifat waham khayalan. Khayalan kita tu melampau-lampau sangat. Melampau-lampau. Macam kita kata takut fakir. Melampau-lampau takut. Takut anak kita nanti susah. Melampau-lampau takut. Okay, kita tak diajar macam tu. Kita diajar cara ilmu. Tetapi bila kita tahu setiap anak dilahirkan, dalam perut lagi dicatat rezeki dia, maka kita tak takut. Dia akan membesar, ada rezeki dia. Kita jalankan tanggungjawab, beri dia pelajaran, ajar dia benda-benda baik, ada rezeki dia. Mungkin lebih banyak pada kita. Mungkin rezekinya bukan di darat, di laut. Mungkin rezekinya di udara. Mungkin rezekinya dalam tanah, kita pun tak tahu. Masing-masing telah dicatatkan rezeki. Kalau dia kerja bagian kerja lombong-lombong, rezeki dia bawah tanah. Kalau dia kerja offshore, rezekinya tengah laut. Kalau dia kerja pilot, rezekinya atas udara. Jadi semua benda ni jangan membina ketakutan pak turut gitu bagi. Orang cerita ni korang jatuh teruk, kita duduk bimbang. Melampau-lampau. Kita fikir setiap rezeki itu Allah dah catat. Kita kerja macam biasa. Kerja macam biasa, tawakal macam biasa, insya-Allah ketakutan itu cuma bentuk khayalan. Kalau sekalipun berlaku, maka Allah berikan persiapan untuk kita. Allah tak uji kita, melainkan Allah datangkan pertolongan. Allah datangkan Dajjal, Allah datang bersamanya Nabi Isa. Allah datangkan Ya'juj Ma'juj, Allah datangkan juga bersama Nabi Isa AS. Setiap benda yang Allah datangkan, ujian Allah datangkan pertolongan. Bila Allah uji kita dengan perkara yang kita takut, maka Allah beri kita sesuatu yang akan mengamankan kita. Pasti ada tempat aman. Maka demikian kita melihat sesuatu tadi dengan ilmu. Jangan jadi pak turut. Maka kata mereka, wajadna aba'ana kadzalika yaf'alu. Ni nenek moyang kita buat macam ni. Lalu kata Nabi Allah Ibrahim, qal afara'aitum ma kuntum ta'budun. Apakah kamu fikir apa yang kamu sembah ni sebenarnya? Yang kamu kata duk ikut. Apakah kamu tengok, kamu perhati apa yang benda yang dilakukan ni betul ke salah? Betul, soalan mudah. Bila kata saya ikut orang je, ikut awak tak fikir ke? Orang ajak makan tahi lah. Dalam budaya cakapan kita. Bila anak kita buat salah, ni kenapa buat salah? Ikut kawan. Kenapa ikut dia? Kenapa ikut dia? Kalau dia ajak mati, pergi matilah. Kita bagi kita katakan hujahan padanya. Maka Ibrahim sebut, apakah kalau mereka tu tak betul, kamu tak betul lah. Afara'aitum, apakah tidak kamu berfikir? Tidak kamu melihat mendalam? Ma kuntum ta'budu, yang kamu sembah ni apa? Yang kamu kata ikut. Yang kamu buat ni apa sebenarnya? Kemudian kata Ibrahim lagi, antum wa aba'ukum al-aqdamun. Kamu dan nenek moyang kamu dulu tu. Fikir tak apa yang kamu buat ni? Fikir tak nenek moyang kamu buat ni? Fa innahum aduwwul li. Apa yang kamu buat aku takkan buat. Bukan musuh aku, kata dia. Tetapi bila sebut musuh ni menunjukkan kemuncak benci. Tu musuh saya tu, mana benci. Kalau kita sebut saya tak suka dia, mungkin ada ruang lagi lah. Tapi kalau kita sebut tu musuh saya, istilah musuh. Dan Allah Ta'ala menyebut beberapa istilah ini atau istilah musuh ini untuk menunjukkan musuh paling benci. Sebagaimana iblis musuh. Inna syaitana aduwwul lakum fattakhiduhu aduwwa. Syaitan tu musuh kamu. Sentiasa anggap dia musuh. Dan ingatlah wahai anak-anak Adam, la ta'budis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ingatlah wahai anak-anak keturunan Adam, jangan kamu sembah syaitan, ikut syaitan. Ia musuh kamu yang nyata. Aduwwum mubin.
Nabi Allah Ibrahim tunjuk sikap benci dia, ini yang kamu buat ni perangai semua berhala musuh aku. Aku paling benci musuh aku. Illa Rabbal Alamin, kerana aku cuma menyembah Tuhan sekalian alam. Ketika mana Ibrahim menyebut kebatilan berhala disembah, lalu Ibrahim menyebut aku cuma sembah Tuhan sekalian alam, maka terbuka orang kafir untuk tanya apa itu Tuhan sekalian alam. Sebagaimana ayat sebelum ini, waktu Musa AS menemui Firaun menyebut tentang Tuhan sekalian alam, lalu Firaun berkata, wa ma Rabbul Alamin, siapa tu? Tuhan sekalian alam siapa? Diberikan ilmu. Maka Ibrahim AS, pertama, dia menjaga adab dalam berdakwah. Yang kedua, dia menggunakan fikiran, akal dalam dakwahnya. Mengajak manusia gunakan akal, sebab Islam agama fitrah. Islam yatamasya ma'a uqulin nas, dia bergerak selaras dengan akal manusia. Manakala batil, agama batil, dia bertentangan dengan akal manusia. Dia berlawanan dengan fitrah. Bukanlah berlawanan dengan kecerdikan yang paling rendah manusia ada. Dia kecerdikan paling rendah manusia. Takkanlah batu-batu kita susun kena jadi Tuhan. Sejak bila dia jadi Tuhan? Dia dapat tauliah daripada mana jadi Tuhan tu? Dan bentuk tu pula siapa tengok? Artinya dari sudut IQ yang paling sederhana sudah menolak ini Tuhan. Jangan kata IQ yang berfikir. IQ yang sederhana, ini tak mungkin Tuhan. Maka Ibrahim AS bertanya beberapa soalan untuk meruntuhkan keyakinan mereka pada Tuhan yang mereka sembah ini. Kerana ia bukan Tuhan, ia berhala. Kemudian Ibrahim AS menyebut tentang Tuhan sebenar, Rabbul Alamin. Maka Nabi Allah Ibrahim AS menyebut sifat-sifat, 5 sifat utama Tuhan sekalian alam ini. Yang sifat ini tidak ada pada berhala. Lalu Ibrahim mula menyebut, Allazi khalaqani, yakni Tuhan sekalian alam itu menciptakan aku. Fahuwa yahdin, dan dia menunjukkan kepadaku jalan-jalan untuk beribadat kepadanya. Jalan-jalan untuk aku hidup mendapat redha-Nya, yakni hidayah. Allah ciptakan aku, kemudian Allah tunjuk jalan hidayah. Baik, yang pertama Nabi Allah Ibrahim sebut, iaitu kuasa penciptaan yang tidak ada pada berhala. Bila Ibrahim memperkenalkan Tuhan Rabbul Alamin, sifat ini tak ada pada apa yang mereka sembah. Walau sifat ini mesti ada, yakni yang menciptakan. Dan berhala tidak menciptakan, bahkan dia diciptakan. La yakhluqun wa hum yukhlaqun. Mereka yang berhala tidak menciptakan, tapi mereka diciptakan. Lalu Nabi Allah Ibrahim menyebut fahuwa yahdin, dan dia memberi petunjuk kepadaku, yakni ilham ke arah kebaikan. Kalau pada Nabi diberi wahyu. Orang-orang beriman, maka Allah berikan, ataupun manusia Allah berikan ilham untuk buat baik, dan Allah berikan akal yang fitrah ataupun akal yang suci untuk melihat kebaikan. Kata bila jenazah Firaun satu ketika dahulu dihantar ke Perancis untuk dibina balik tisu-tisu dia. Mesti hantar Perancis sebab Perancis ada kepakaran ini. Maka semua pakar-pakar, doktor-doktor Perancis berkumpul. Sebahagiannya untuk bentuk balik tisu-tisu Firaun. Sebahagiannya diperintah oleh Presiden Perancis waktu itu untuk buat bedah siasat. Otopsi. Buat. Sebab dia ni pakar. Maka dia pun buat pembedahan. Buat pembedahan, dia tengok kenapa tangan Firaun satu terangkat tak boleh nak. Biasa Firaun tangan dia akan letak macam ni. Semua mumia, tangan dia akan letak macam ni. Tapi satu tu dia terangkat macam ni. Yang Firaun ni, tangan dia satu terangkat. Dan bila saya tengok Firaun ini, memang tangan dia satu terangkat. Dia tak boleh nak dirapatkan. Maka dia pun buat kajian, dia pun tengok, dia buat pembedahan sekian. Ada satu benda yang aneh tentang Firaun ini. Aneh. Sehingga dia musafir ke Mesir, bertemu dengan ulama Azhar. Untuk bertanya tentang sebab kematian Firaun ini. Dan sebab kematian Firaun ini, dan sebelum itu dia dah baca Bible. Dia dah baca seluruh rujukan untuk, sebab dalam Bible cerita bagaimana Firaun ini satu pemimpin jahat. Tapi tak diceritakan bagaimana secara detail kematiannya.
Dia cerita kematian tenggelam, tapi tak cerita tentang bahawa mayat itu selamat. Melainkan dalam Quran dan surah Yunus yang kita dah baca sebelum ini. Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasad kamu untuk menjadi pengajaran kepada orang selepas kamu. Kerana jasad ini tidak mengalami seolah-olah dia dibiarkan lama mati. Melainkan dia mati kemudian diselamatkan. Kerana kesempurnaan jasad tadi. Melainkan tangan yang terangkat. Maka jumpa dengan ulama-ulama Islam di Mesir. Lalu mereka membacakan surah Yunus ini. Maka saintis ini ataupun pakar ini dapat satu jawapan. Bahawa jasad Firaun itu memang diselamatkan. Ialah Firaun yang melawan Nabi Allah Musa. Maka dia boleh lihat kenapa tangan diterangkat. Kerana waktu mana dia bergerak, dia memegang turs atau kita panggil sebagai penyangga. Dia punya kita panggil sebagai Arab panggil turs lah. Penyangga dia. Maka dia kena hentakkan air laut tadi, dia bergantung pada penyangga sehingga tangannya lama menahan dengan hentakan air laut yang kuat sehingga tangannya tak boleh nak didekatkan. Dia macam terangkat seperti dia selalu. Dia macam kalau kita ke angkat-angkat besi, dia tangan kita pun macam krem macam tu. Maka dia pun tak dapat sebabnya ada dalam Quran. Dan dia tahu yang ni memang matinya kerana air. Mati kerana air. Sebab dia berfikir dengan ilham yang Allah beri. Akhir bila ulama-ulama menyebut tentang itu, dia pun mengucap dua kalimah syahadah. Dan dia menulis satu buku yang terkenal tentang berkait dengan kematian Firaun ini melalui Bible dan Al-Quran dan sains. Setelah dia mengucap dua kalimah syahadah dan mati dalam Islam. Artinya kalau Allah memang jadikan akal manusia berfikir. Itu yang kita bacakan tadi. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dia yang menciptakan aku, kata Ibrahim, dan dia beri petunjuk padaku. Setiap manusia yang Allah ciptakan, Allah beri petunjuk. Baik, petunjuk tu ada beberapa jenis. Ada petunjuk berkait dengan kehidupan dunia. Maka manusia ini diajar untuk, kalau baby, diajar untuk menyusu. Mulut dia tahu ia ada alat untuk dia makan. Maka dia mencari susu ibunya. Jadi kalau si ibu beri, kita katakan susu pada anaknya, dia tahu nak isap. Dia tahu dia akan terus mulutnya akan pergi ke tempat tersebut lalu dia menyeduknya. Kita tak boleh kata seduk. Dia pun tak faham dia seduk. Fitrahnya dah ada. Maka dia akan menyeduk susu tersebut. Keluar. Demikian yang disebut sebagai hidayah. Ada hidayah ammah, ada hidayah khasah. Hidayah ammah ialah Allah Ta'ala jadikan manusia ini dan dijadikan dia sentiasa terpimpin untuk apa dia buat. Contohnya manusia, bila dia kecil, dia mula cenderung berjalan. Dia otomatik dia nak berjalan. Tak adalah dia nak fikir tak nak jalan. Dia mesti fikir nak jalan. Mula daripada dia meniarap, dia merangkak, dia mula bertatih. Dia ada keinginan untuk berjalan. Maka dia pun bangun, pegang kursi, pegang meja. Jalan, dia jatuh. Dia bangun, dia tahu jatuh itu maknanya dia tak lulus lagi. Dia bangun lagi. Ini semua hidayah Allah bagi. Budak ni. Kemudian dia cenderung untuk berlari. Dalam peringkat tertentu dia berlari je. Tu kalau kita bawa mana-mana tempat, berlari je kerja dia. Kenapa? Dia diilhamkan oleh Allah untuk mahir benda tu. Dan lama kelamaan dia tahu nak berjalan, dia tahu jatuh macam mana nak bangun. Ini semuanya adalah hidayah Allah bagi, disebut hidayah ammah. Dan dia pun secara otomatik berfikir untuk kahwin. Dia berfikir untuk ada kehidupan sendiri. Dia mula berfikir nak ada duit sendiri. Tu anak-anak kecil kita mula berfikir nak ada duit, nak simpan duit. Dan dia mula ada satu fitrah sayangkan pada harta dia. Kita beli dia mainan, kita ambil dia marah, dia kedekut. Ni mainan abang ni. Abang akan beli. Dia tak kira kita beli ke saya beli, ni mainan dia kata. Gaduh kita dengan dia. Sebab itu fitrah dia Allah bagi. Sehingga dia boleh menyimpan harta ni. Sehingga dia mula membesar cenderung itu dan ini. Maka ini hidayah Allah bagi. Hidayah ammah. Dia dengar dengan telinga, dia pandang dengan mata. Semua ini tidak menyalahi fitrah manusia ini. Dan kita ada hidayah khasah. Hidayah khasah ialah mengenal Allah. Kalau dengan akalnya tidak kuat untuk kenal Allah, maka Allah hantar Nabi dan Rasul. Maka datang Nabi dan Rasul memimpinnya. Kalau pada zaman tidak ada Nabi dan Rasul, Allah jadikan para ulama sebagai warisnya.
Lalu mereka mengajar, mereka mendidik golongan Islam sampai ke tanah Melayu, sampai ke seluruh dunia dengan jasa para alim ulama. Akhirnya kita pun belajar sembahyang, belajar itu, belajar ini. Ini hidayah. Maka Ibrahim AS menyebut, pertama Tuhan Rabbul Alamin, dia menciptakan aku. Kemudian dia memimpin aku ke arah kebaikan. Dunia akhirat. Yang kedua, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Itu Tuhan yang memberi makan kepadaku dan memberi minum padaku. Maksudnya memberikan kepadaku sebab-sebab rezeki di langit dan di bumi. Dengan menurunkan hujan, menumbuhkan tanam-tanaman, mengeluarkan buah-buahan yang pelbagai, menjadi makanan pada ternakan, maka itulah sumber makanan. Allah jadikan. Tentang rantaian makanan manusia Allah ciptakan. Rangkaian. Allah jadikan kita punya kecenderungan untuk makan makanan-makanan ini. Binatang-binatang ternakan ini. Walaupun kita tak tengok ada orang kononnya nak jadi hero, lalu mereka golongan vegan atau vegetarian, mereka mencela orang yang menyembelih binatang. Kata mereka ini tidak respect pada setiap makhluk yang hidup. Laku satu debat dengan seorang ulama. Dia kata, saya tak suka orang Islam. Orang Islam makan daging. Kita kena respect setiap benda yang hidup. Lalu ulama yang tanya, awak ambil vaksin tak? Ambil. Banyak mana awak bunuh bakteria dalam badan awak? Itu kan makhluk hidup juga. Kenapa awak bunuh? Hormatilah makhluk yang hidup. Maka dia pun diam, tak kata apa. Kerana setiap benda ada cara melayaninya. Ada cara melayaninya. Dia kata, tak, kita tak boleh beza cara layan. Kena sama. Lalu orang ni tanya, adakah awak beli anjing? Awak ada beli anjing? Apakah awak layan anak awak sama dengan anjing? Sama tak? Takkan sama. Jadi makan anjing tu bagi makan anak awak makan. Tak sama layanan. Kena adil. Kenapa awak bezakan? Kerana setiap cara dia berbeza. Kita layanan kita pada lembu, jadikan dia steak, jadikan dia kari, jadikan dia gulai kawah. Kenapa? Cara layanannya begitu untuk manfaat manusia. Ini golongan yang manusia makan binatang. Yang saya sebut golongan vegan atau vegetarian, yang tak suka sembelih binatang. Mereka cuma makan sayur-sayur. Mereka cuma makan sekian-sekian perkara. Kononnya itu cara menghormati kehidupan. Tapi dalam masa yang sama mereka membiarkan orang Palestin dibunuh. Mereka bisu, seribu bahasa bila melihat kematian-kematian akibat peperangan. Mereka cuma kononnya untuk menyelamatkan nyawa binatang. Tapi lupa nyawa manusia lebih bernilai. Ini kalau contoh anjing lemas dengan manusia lemah, agak-agak dia selamat siapa? Anak dia lemah dengan anjing lemah, dia mesti selamat anak dia. Kenapa? Kenapa dia bezakan selamatlah anjing? Kan itu semua kehidupan. Atau selamat kedua-duanya. Tapi dia tetap memilih anaknya. Berarti manusia ni, semua benda hidup ni, Allah dah ajar cara bagaimana muamalah dengan mereka. Ada muamalah. Kita dilarang menganiaya binatang, tapi sembelih nak makan tak apa. Kita pakat pukul lembu tak boleh, haram. Tapi kalau kita sembelih sebab nak makan, halal. Itu cara layanannya. Maka kata Allah, kata Ibrahim, Tuhanku beri aku makan, beri aku minum. Yakni menjadikan segala sebab-sebab untuk aku dapat rezeki. Makanan-makanan yang Allah halalkan untuk kita makan, yang Allah haramkan supaya kita jauhi. Kerana kalau kita makan benda yang dilarang tadi, mudaratnya pada kita, maka kita tak makan makanan yang berzat, tapi ia racun. Maka ini kita tak sebut makan, tapi kita sebut bunuh. Maka Islam menekankan kepada semua umat manusia supaya makan makanan yang halal, kerana itu yang menghidupkan dia. Mengelakkan makanan yang haram, kerana ini akan mematikan mereka. Sama mati secara fizikal atau mati sifat-sifat baik yang ada dalam diri ini. Kerana kita tahu makanan mempengaruhi. Seorang ulama buat kajian. Dia kata kenapa ada negeri yang orang alim ramai, ada negeri orang alim sikit. Ada negeri orang baik ramai, ada negeri orang baik sikit. Aku buat kajian, aku dapati berkait dengan makanan. Kalau di situ negeri tu makanan-makanan dipelihara dan dijaga, maka penduduk tu baik-baik dan alim-alim. Tapi kalau negeri ni yang tak berapa jaga makanan, dia pakat sondol je makanan, restoran kapit ke, restoran bukan Islam ke, dia tak boleh asas sedap, maka tempat ni kurang orang baik. Kurang orang agama. Kadang-kadang kita tengok ada tempat ulama' ni ramai. Ada tempat ulama' ni sikit. Ada tempat orang baiknya ramai. Ada tempat orang baiknya sikit.
Asasnya kata ulama, kerana makanan halal. Sebab itu menjadi jihad kita orang Islam. Kalau kita nak jaga penduduk kita jadi baik. Kita duduk satu daerah biar penduduk baik. Ialah jihad makanan. Pastikan makanan-makanan bersih, kedai-kedai makan bersih. Kita pun didik anak-anak kita, kawan-kawan kita, tolong rekomen kedai-kedai yang baik. Kedai-kedai yang jaga halal. Kedai-kedai yang jaga agama ni, kita promo kuat-kuat. Biar orang makan kedai ni. Biar orang beli makanan kedai ni. Biar kita berkumpul kedai ni. Kenapa ni makanan baik? Kerana ia menyebabkan baik kita dan baik keturunan kita. Tapi kalau makan syubhah, makan orang kata tak kira asal sedap, masuk je. Kedai ada arak ke, kedai ada apa, bantailah. Ini sedap, ini berprestige kita kata. Ni kedai kat Pavilion ni Ustaz, standard dia 7 stars, 7 bintang. Kedai dengan ada araknya, ada sekian, telang semacam dia. Maka orang ni, dia mendedahkan dirinya dan keturunannya untuk jadi tidak baik. Dia tak nampak hari ni. Ceritanya bukan cerita hari ni. Macam kita sebut penyakit kita hari ni, bukan sebab kita buat salah hari ni. 20 tahun dulu kita buat salah. Akhirnya kita warisi penyakit ni. Demikian juga hal-hal makanan syubhah. Jadi hati-hati kita dengan makanan-makanan syubhah. Yang jangan pantang viral pergi check lah ni kedai orang Islam ke tak. Paling minimum tuan-tuan kita check lah owner ni siapa. Sebab dia ada halal juga. Tuan-tuan kita orang Islam kita ada piawaian lebih tinggi. Makin tinggi agama kita, piawaian kita terhadap makanan lagi tinggi. Sama dengan orang kafir, makin standard dia piawaian dia terhadap makanan lagi tinggi. Dengan harga berapa, macam mana restorannya. Tapi piawaian kita lain dalam halalnya. Tengok orangnya, tokenya, orang agama, masjid, surau, rajin. Ini keutamaan kita. Ini keutamaan kita. Tokenya keluar zakat. Ini keutamaan kita. Tokenya Masya Allah jaga madrasahnya, jaga agamanya. Ini keutamaan kita. Tapi kalau tokenya kafir, Tuhan, ini memang confirm tak keluar zakat. Yang sekalipun dia dapat halal, kita perlu ada sifat waspada. Waspada tu kena ada, Ustaz. Ni halal, Ustaz. Barangkali halalnya pada sejenis makanan, bukan semua makanan. Barangkali. Takkanlah ada arak, takkanlah arak tu halal. Hanya kerana kedai tu paparkan logo halal, akhirnya arak dalam tu halal. Lupa Ustaz, haram. Berarti dalam logo halal tadi, pada halal sebahagian makanan, bukan semua. Sebab itu kita kena waspada. Jangan fikir sedap. Kan itu bila Nabi Allah Ibrahim menyebut tentang makan dan minum, Tuhan yang beri makan. Maksudnya dengan peraturan Tuhan. Aku makan dan aku minum. Dengan hukum Tuhan, aku makan dan minum. Dengan kurniaan Tuhan, aku makan dan minum. Untuk kita bersyukur. Jadi orang yang makan dengan hukum Tuhan, maksudnya ialah kita ambil kira halal haram tadi. Hukum Tuhan. Anak-anak kita juga diajar yang sama. Hukum Tuhan. Saya ingat ada sahabat saya mengajar sekolah orang kafir. Saya kata macam mana anak-anak Islam? Saya pantau anak-anak Islam. So jangan ke kantin tu. Ni kantin orang kafir. Kita minta mak ayah Islam bekalkan makanan. Dia pergi sekolah orang kafir sebab nak belajar bahasa. Jadi sahabat saya jadi ustaz. Saya tanya macam mana awak jaga ni budak-budak ni, orang kita ni. Pergi restoran ni makan ikut dan dia tak usah kita orang jaga. Dia beritahu mak dia buat bekal. Saya pun pantau. Habis awak pula makan mana? Saya makan kat luar. Dah cakap dengan guru besar, ustaz dah awak start boleh makan kat luar. Sebab restoran tak halal. Artinya, tapi kita bila dedahkan diri kita dengan bahaya seumpama itu, kelak kita akan terjebak juga. Anak-anak kita akan terjebak juga. Hari kita lupa buat hantar ataupun buat bekalan pada dia. Tak ke dia makan itu. Ataupun hari di mana kawan-kawan kafe dia offer makanan pada dia, lalu dia memakannya, tidak akan dia terjebak. Sebab itu jangan dedahkan anak kita pada risiko agama. Khususnya bab makan minum. Habis tak nak belajar bahasa ni, Ustaz nak sangat bahasa. Tentang kita bukan nilai maju dengan bahasa. Kita kena ingat nilai maju bukan sebab bahasa. Bahasa cuma alat. Dan menjaga agama lebih utama daripada jaga bahasa. Tak boleh saya tak erti bahasa tu pun, tak ada mudarat apa pun. Boleh hidup juga. Yang pandai pun sama juga. Kalau bodoh-bodoh situ. Artinya, ada orang saya katakan dia kerana nak dapat sedikit, dia letakkan anaknya di dalam perjudian ataupun disebut dalam bahaya agama. Jadi, setiap orang kena bersifat lebih berhati-hati. Kemudian kata Ibrahim AS, wa idza maridtu fahuwa yashfin.
Dan bila mana aku sakit, maka Allah sembuhkan. Ibrahim bercakap dengan adab yang datangkan penyakit Allah. Tapi adab kita tak kata macam tu. Sebab kalau saya sakit Allah sembuhkan. Kerana ayat sebelum ini menyebut Allah menciptakan, Allah beri hidayah. Allah beri makan, Allah beri minum. Tapi Ibrahim tak sebut Allah beri aku sakit kemudian Allah sembuhkan. Tidak. Nisbah pada dirinya, bila aku sakit Allah sembuhkan. Kerana kita diajar adab tidak menisbahkan sesuatu pada benda yang tidak baik. Walau benar, umpama begini, Allah ciptakan babi, betul atau tidak? Betul. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, kita tak akan sebut khalaqallahul khinzir, Allah menciptakan babi. Tapi kita akan sebut secara bina'u majhul, khuliqal khinziru, dicipta babi. Kita tak sebut Allah mencipta babi dengan dalam bahasa straight kita. Itu adab kita panggil. Macam kita cakaplah, apa yang baik datang dari Allah, yang lemah tu datang dari saya sendiri. Bukankah yang lemah itu juga datang dari Allah? Tapi adab. Supaya kita mengetahui kesilapannya pada kita. Apa yang baik datang dari Allah, yang lemah datang pada diri saya sendiri. Bila kita berjaya, maka kita sebut ini daripada kurniaan Allah. Itu adab. Bila tak berjaya, ini kecuaian saya. Ya, dua-dua datang dari Allah sebenarnya. Sebagai ujian. Tapi kita jangan bercakap tak beradab. Kenapa ni gagal? Kerana Allah gagalkan saya. Maka saya bersyukurlah kerana Allah gagalkan. Jangan sebut begitu. Saya gagal kerana kecuaian saya. Saya gagal kerana saya tak mengambil langkah berhati-hati dan sebagainya. Tapi bila berjaya pula, katakan ini kurnia Allah. Jangan bila berjaya, ini sebab saya melakukan banyak perancangan. Saya ada 10 plan. A, B, C, D. Sampailah 10 plan. Sebab itu saya berjaya. Bila berjaya, nampak diri dia. Bila dia gagal, ini takdir Allah. Saya terima. Habis berjaya itu bukan takdir Allah. Dia nampak diri dia. Maka bukan begitu cara kita bercakap. Kita, kalau dapat nikmat, katakan dia dari Allah. Kalau dapat musibah, katakan ini kecuaian diri saya. Ini salah saya. Salah saya, perbuatan saya buat macam ni, patut saya tak buat macam ni. Barangkali ini dosa saya. Barangkali saya pernah penzalimin orang, maka hari ni Allah uji saya dengan benda ni kerana kesilapan saya sendiri. Kemudian kata Nabi Allah Ibrahim lagi, wallazi yumituni thumma yuhyin. Tuhanku dia mematikan aku dan dia menghidupkan aku. Kenapa Nabi Allah Ibrahim menyebut kata mati dulu kemudian baru hidup? Kerana manusia asalnya tidak ada. Kita tidak ada. Kemudian barulah kita ada. Dan yang kedua kerana kita hidup di dunia cuma sementara, yang mati itu pasti dan hidup selepas itu yang pasti. Ada pun yang duduk kat dunia ni cuma sementara hidup ni. Saya hidup, tuan-tuan hidup. Hari ni kita baca Facebook, maka kita akan sentiasa dengar berita kematian demi kematian. Orang yang kita kenal, orang yang sebaya dengan kita. Untuk menunjukkan kehidupan di sini sementara. Tapi lepas tu kita akan dimati. Mati itu pasti. And then kita akan dihidupkan, itulah kehidupan abadi. Allah yang mematikan aku dan menghidupkan. Dan Allah matikan aku di dunia ini dan menghidupkan kembali untuk hisab. Ini Allah yang kita akan bertanggungjawab. Dan yang kelima, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan Tuhanku ialah yang aku sentiasa inginkan dia mengampunkan segala dosa-dosa pada hari kiamat kelak. Baik, Nabi Allah Ibrahim ini Nabi yang maksum. Kenapa disebut dosa? Kerana ini juga adab. Kesalahan-kesalahan, bila orang-orang baik ini dia akan melihat kesalahan itu dengan pandangan yang besar. Maka dia katakan ini dosa saya. Walau Nabi-Nabi alaihissalam munazzahuna anil khataya qat'an. Mereka semua terselamat daripada apa pun bentuk dosa, kecil ataupun besar. Tetapi Nabi Allah Ibrahim nak tunjuk segala kekurangannya itu sebagai satu dosa untuk tunjukkan benda itu besar. Ya, Nabi-Nabi mereka ada tak buat silap? Ya. Tapi mereka tak buat dosa. Silap ya. Pada Nabi SAW mereka mungkin buat kesilapan. Tapi bukan dosa. Kesilapan tadi sebagai pengajaran. Sebagaimana Musa AS, waktu orang tanya dia, siapa paling pandai sekali? Musa kata aku. Itu silap dia. Sebab Nabi Musa kata Allah. Tapi dia tidak dosa. Sebab realitinya memang. Sebab dekat Bani Israel tadi tak ada yang lebih pandai daripada Nabi Allah Musa. Maka dia kata tu betul. Tapi Allah nak ajar supaya dalam kemuncak nikmat kita kembalikan pada Allah. Walaupun benar secara zahirnya, tetapi hakikat sebenar daripada Allah. Kita kan kadang-kadang kita akan rasa diri kita berada pada kemuncak nikmat.
Kita mungkin paling kaya dalam keluarga kita. Kita pun berkumpul. Ni dalam adik-beradik siapa kaya sekali? Balong lah kaya sekali tengok kereta berbuah-buah. Kita pun pegang baju tu betul. Betul lah, macam tu lah lebih kuat. Tak, kembalikan pada Allah. Tak, yang kaya tu adik-adik semua. Allah kaya. Bukan abang kaya. Allah. Orang ni diselamat daripada ujian perkataan tadi. Kan kita kadang kumpul, kalau orang perempuan kumpul ni adik-beradik kita siapa lawa sekali? Kak Long lah lawa sekali. Kak Long kan founder. Kak Long lawa sekali. Comel sekali, kilat sekali. Katakan tak, yang lawa tu Allah. Kak Long ni tak lawa. Tapi kalau kita tak sedar ni, memanglah Kak Long. Tahu jatuh, penyek hidung habis. Dah jadi muka macam yang penyek lah. Asal lawa. Kita, bila berada pada kemuncak nikmat, jangan sekali-kali teruja. Wa imma ilmu, wa imma harta, wa imma kecantikan, apa sahaja. Walaupun dalam skala kecil. Ni dalam keluarga kita betul kita tengok. Yang paling berjaya sekali siapa? Kan duduk kumpul adik-beradik, kita gathering, kita berkumpul. Siapa paling berjaya sekali? Yang berjaya ni. Angah paling berjaya. Tengok Angah ada syarikat tu, syarikat kita pun. Betul lah. Malam ni Angah belanja semua sebab Angah paling berjaya. Tahu-tahu bankrupt balik rumah. Jangan begitu. Walaupun saya katakan dalam skala kecil, sama-sama kita je, kadang-kadang kita berdua je. Awak ni lebih hebat boleh. Kata tak, yang hebat tu Allah. Saya apa sangat. Saya macam biasa, macam awak juga kadang pergi kuliah, kadang tak pergi kuliah. Tak hebat. Kadang tidur dalam kuliah. Macam mana nak kata saya hebat? Jadi benda-benda pujian-pujian ini jangan termakan. Tentang tujuan, bila orang puji kita, dia umpama rasuah. Supaya kita berhati-hati. Ya mungkin rasuah yang diharamkan. Mungkin yang menjadikan kita sombong. Sebab itu jangan teruja lah orang puji kita. Apa pun kelebihan kita ada, bukan katakan ini kurnia Allah. Ini ujian Allah. Ini sementara belaka. Orang kata kita lawan ni sementara. Nanti bila jadi mayat, habis luruh semua daging-daging ni, tinggal tulang. Tak ada orang nak kahwin dengan mayat masa tu. Semua orang tanam. Ini sebab muda ni dan tua-tua habis dah berkedut, berkeriput semua. Tak ada apa ni. Sementara hidup. Sebab demikian kita melihat setiap pujian tadi tanpa kita lupa diri kita. Maka Ibrahim AS bila disebut salah sebagai satu dosa untuk membesarkan kesalahan tadi walaupun bukan dosa. Jadi orang beriman sebenar dia melihat dosa sekecil mana pun besar. Apatah lagi yang besar. Kalau kita nak selamat, kita nak sentiasa berada dalam kurniaan dan rahmat Allah, jangan perkecilkan dosa kita dengan Allah. Jangan. Kalau para nabi pun benda dia tak berdosa pun mereka kata mereka berdosa. Dia takutnya kesalahan. Maka sementara kita tiada jaminan apa-apa. Jangan waktu buat dosa rasa macam kecil dosa ni Ustaz ambil wuduk habislah. Jangan rasa macam tu. Bukan bertaubat pada Allah. Berazam untuk tidak ulang. Sentiasa berusaha menjauhi dosa. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Dan kita berdoa sebagai doa Nabi Allah Ibrahim AS supaya sentiasa diampunkan dosa. Ini di antara adab kita bila bercakap dengan atau bila kita berdoa. Disebut dalam satu hadis daripada Aisyah. Aisyah tanya, ya Rasulullah, Ibnu Jur'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin. Fal dzalika nafi'uhu? Ada seorang lelaki jahiliyah namanya Ibnu Jur'an. Dia ni suka sambung silaturahim. Dia suka beri makan pada fakir miskin. Apakah kebaikannya beri manfaat kepadanya? Kata Nabi SAW, la yanfa'uhu. Tidak memberi manfaat kepadanya. Innahu lam yakul yauman, sebab dia tak pernah berdoa dengan doa ini. Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah ampunkan dosaku pada hari kiamat kelak. Dia tak pernah sebut yang tu. Maknanya dia tak pernah nampak dosa dia cuma nampak kebaikan dia. Maka dia tak akan selamat. Artinya dalam bahasa mudah, kita ni hidup tak pernah nampak dosa kita tak selamat akhirat kelak. Hidup nampak macam kita baik je. Macam bagus je. Macam dekat je dengan Tuhan. Sampai lupa melihat dosa-dosa kita. Zaman muda kita dulu. Zaman kita lihat macam kita rasa macam burn gitu je. Tak, dosa tak burn. Dosa kekal untuk kita bertanggungjawab. Allahumma illa melainkan kita bertaubat dan Allah menerima taubat kita. Sebab itu sentiasa doa ya Allah ampunkan dosaku pada hari kiamat kelak. Kerana sesuatu yang kita tak anggap berdosa di sini mungkin berdosa akhirat kelak. Suatu perasaan kita macam saya katakan, kalau kita tak ada perasaan rasa berdosa, kita bimbang apa yang Nabi sebut ini kena pada kita. Kerana itu kita sentiasa rasa kita ada dosa untuk kita taubat sungguh-sungguh pada Allah, merendah diri pada Allah Ta'ala dan mengharapkan rahmat dan kurniaannya. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.